Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan sambung seterusnya dalam slot bahagian B, iaitu berkaitan dengan soalan subjektif. Dalam bahagian B, seperti mana yang saya maklumkan dalam slot sebelum ni, mengandungi 4 soalan dan cara soalan tersebut, di mana setiap soalan mengandungi 20 markah, dan bila ada 4 soalan 4 darab 20 markah, menjadikan keseluruhan markah di bahagian B 80 markah. Itu adalah berkaitan dengan pengajian Quran. Soalan 2 pengajian hadis, soalan 3 ulum Quran 10 markah, ulum hadis markah. Ada 10 markah. Seterusnya kan soalan bahagian B, ia merangkumi pengertian istilah, sebab nuzul, intisari, senaraikan, nyatakan, tuliskan, jelaskan, terangkan, dan dia ada juga di bahagian B iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat. Kebanyakan soalan dalam PKS berkaitan kebat adalah ramalkan, cadangkan. Seterusnya kita lihat pula bahagian B, dia akan mengandungi 2 bentuk soalan, iaitu soalan umum dan kebat. Seterusnya kita lihat soalan umum. Kalau maksud soalan umum di sini adalah soalan yang tidak melibatkan kebat. Kalau soalan yang melibatkan kebat, hanya ada 1 soalan saja bagi setiap soalan. Maknanya soalan kebat keseluruhannya ada 4 soalan. Jadi soalan umum sini, dia kalau kita nak kuasai dia mengandungi 2 bentuk soalan. Dua bentuk kabus dan satu lagi yang tidak memerlukan kabus. Kabus di sini adalah kata hubung antara isi dan juga huraian. Isi dan juga huraian ini isi 1 markah. Jadi antara isi yang perlu kata isi dan itu kita menjadikan kabus di sini adalah kerana untuk supaya bagaimana nak bezakan itu, tidak kita melihat kata tugas. Okey, kita lihat seterusnya. Kata tugas yang tidak memerlukan kabus selalunya dia menggunakan di permulaan kata tugas itu adalah nyatakan, sebutkan, senaraikan, tuliskan, berikan. Okey, bagaimana nak menjawab soalan kata tugas yang tidak memerlukan kabus? Ada sedikit panduan dekat sini. Kita lihat slide seterusnya, di mana nak menjawab soalan yang tidak memerlukan kabus, dia ada 1 saja isi, tidak perlu kepada huraian. Namun kalau calon-calon nak letak juga huraian, tidak menjadi masalah. Kenapa? Kerana ia tidak menjejaskan markah kamu. Isi 1 markah, 2 isi. Kalau dia meletakkan di situ dia nak 2 isi, maka kita bagi 2 isi. Boleh tak nak bagi lebih daripada 1 atau 2 isi daripada yang diminta? Boleh. Sekiranya dia minta 2 isi, nyatakan 2, kita nak bagi 3. Okey, dibenarkan. Okey, dia tidak menghalang. Tetapi janganlah kita bagi sampai terlalu banyak. Lagipun ruang yang disediakan, setakat kita nak lebih 1 atau 2 tu insya-Allah muat. Okey, seterusnya bilangan isi yang wajib dinyatakan ialah 2 isi. Sila tulis jawapan yang lebih untuk lebih selamat. Okey, seterusnya kalau kita lihat lagi contoh soalan yang kita boleh lihat di sini, nyatakan 2 bidang kajian ulum Quran. Nyatakan kita tidak perlu menghurai bidang kajian tersebut. Okey, terus kepada jawapan. Okey, kita lihat bagaimana jawapan dia dalam slide yang seterusnya. 2 bidang kajian ulum Quran. Okey, bagi tahun 2023, calon tidak perlu mengangkat semula kita panggil kepala jawapan lah. Maksudnya kalau dia tanya nyatakan 2 bidang, kita tidak perlu mengangkat semula 2 bidang kajian ulum Quran. Terus kepada jawapan ulum ilmu tajwid, ilmu tafsir, konsep wahyu, makiyah, madaniyah. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Senaraikan 4 ciri orang fasik. Senaraikan, tidak perlu kepada huraian. Jadi kita hanya perlu senaraikan saja 4 yang diminta, dan kita boleh lebihkan 1 bagi sebagai backup lah sekiranya apa yang kita beri di situ tidak menepati skema.
Okey, kita lihat seterusnya berkaitan dengan contoh-contoh lagi. Nyatakan dua kepentingan menjaga batas pergaulan sesama manusia. Ini pun tidak perlu kepada huraian, namun kalau calon nak letak huraian, dipersilakan, tidak menjadi sebarang masalah. Seterusnya kalau kita lihat kata tugas yang memerlukan huraian, seperti dia bermula dengan terangkan apakah, jelaskan mengapakah dan bagaimanakah. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, panduan menjawab soalan, panduan menjawab soalan yang memerlukan huraian. Perlu ada isi, perlu ada huraian, perlu ada kabus. Kabus di sini seperti mana yang saya terang tadi, ia adalah kata wacana yang menghubungkan isi dan huraian. Pembahagian markahnya isi 1 markah, huraian itu 1 markah. Jadi kita lihat contoh-contoh. Okey, contoh-contoh yang kita boleh lihat di sini. Slide seterusnya lagi huraikan 2 adab ketika menziarahi orang sakit dari sudut rohani. Jadi sebagai calon yang bijak, kamu perlu membaca lebih daripada sekali jawapan. Sebab saya ulangkan lagi, kita punya kita panggil apa ni, fahmu soal nisful ijabah. Faham dulu soalan itu, dia memberi kamu sebahagian pada jawapan. Jadi kita faham dekat sini, kalau ada pen kamu garis, ada pensel kamu garis dulu 2. 2 dekat situ menunjukkan kamu perlu nyatakan 2 adab. Baca lagi sampai habis 2 adab ketika orang sakit dari sudut rohani. Bulatkan dari sudut rohani untuk memberi gambaran, ingatan kepada kamu. Soalan ini nak adab ziarah orang sakit dari sudut rohani. Okey, seterusnya. Ini contoh jawapan yang disediakan. Mendoakan orang sakit itu adalah isi, supaya diberi kesembuhan segera oleh Allah. Supaya itu adalah kabus atau kita kata kata penghubung, kata wacana antara isi dan huraian. Diberi kesembuhan segera oleh Allah itu adalah huraian. Yang kedua, mengingatkan pesakit akan kekuasaan Allah. Kalau pelajar hanya berhenti dekat situ jawapan, maka ia tidak mendapat markah yang penuh. Jadi perlu diletakkan di situ huraian. Okey, seterusnya kalau kita lihat lagi contoh-contoh soalan yang memerlukan huraian. Huraikan 2 kepentingan menjaga penampilan diri dalam kehidupan. Perlu juga kamu melihat kepada markah yang disediakan bagi memberi gambaran kepada berapa banyak isi yang perlu kamu sediakan. Okey, seterusnya. Sebelum kita masuk teknik menjawab, saya ingin undur semula slide tadi. Okey, sekali lagi dekat panduan tadi. Okey, satu lagi slide. Okey. Jadi ingin saya tekankan bagi mendapat markah yang penuh, kerana kalau kita lihat pembahagian markah daripada bahagian A dengan bahagian B memperuntukkan markah yang cukup banyak untuk bahagian ini. Sekiranya calon mengabaikan cara menjawab yang betul dalam bahagian B, amat merugikan calon kerana markah yang diperuntukkan dalam bahagian B adalah 80 markah. Kemudian daripada 80 markah tu kita tolak kepada kebat, ia tinggal 56 markah. 56 markah itu perlu calon menjawab secara poin sahaja, tidak melibatkan kebat. Saya tekankan di sini, kamu tidak perlu mengarang jawapan. Kamu hanya letak poin. Poin tadi kamu boleh buat secara bentuk bulat ataupun dash ataupun anak panah menunjukkan bahawa anak panah yang pertama, poin yang pertama, anak panah yang kedua menunjukkan poin yang kedua. Jadi tips di sini, pastikan kamu menjawab dalam bentuk poin dan setiap jawapan kamu sekiranya memerlukan huraian, perlu ada isi dan huraian. Kata penghubung di antara isi dan huraian kita boleh gunakan kabus, iaitu kerana, agar, bagi, untuk dan supaya. Sekiranya soalan itu tidak memerlukan kabus, kamu atau kata wacana, kamu tidak perlu menulis huraian. Tetapi sekiranya kamu nak tulis juga,
ia tidak menjejaskan markah. Oleh itu, saya harap kamu dapat menguasai bahagian ini dengan baik kerana bahagian ini memperuntukkan markah yang cukup tinggi iaitu 56 markah. Sekian dulu bahagian panduan bagi menjawab bahagian B. Semoga dengan tips yang diberikan ini memudahkan calon-calon yang mengambil subjek PKS untuk menjawab dengan lebih mudah dengan memerhatikan kata tugas yang terdapat di depan soalan bagi membezakan mana jawapan yang tidak memerlukan kabus ataupun tidak. Tapi namun bagi saya amat menggalakkan calon menjawab menggunakan kabus walaupun soalan itu tidak meminta kamu untuk membuat huraian, kerana ini adalah kita memberi satu jawapan yang sempurna, jawapan yang baik untuk dinilai oleh pemeriksa. InsyaAllah saya doakan semoga calon SPM 2023 yang mengambil subjek PKS dapat menjawab bahagian B yang bukan kebat soalan umum dengan baik dan cemerlang. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam slot kebat yang memberi peruntukan markah 24 markah, satu jumlah yang cukup banyak. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam slot kebat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.